Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oke, hari ini ada lagi sambungan cerita. Cerita proses menyuci enjin, kerja menyuci enjin. Lepas tu tips-tips yang berguna untuk pemula, untuk yang baru belajar. Gitu. Okey. Seperti yang kita tahu kan, enjin jenis 3SZ ni, dia punya bahagian silinder head ini dia ada pakai valve sim ataupun valve tappet. Jenis untuk 3SZ ni jenis valve tappet yang matilah. Dia tidak menggunakan tekanan minyak. Kalau Kempro dia guna tekanan minyak. Jadi untuk 3SZ ni dia ada ketebalan tersendiri. Maksudnya lain mangkuk, lain valve tappet ni, lain dia punya size. Okey, masa buka ni kan, valve ni, mangkuk ni kita kena hati-hatilah, elakkan dia terpindah tempat, sebab dia punya ketebalan tidak sama. Jadi kalau dia terpindah tempat, hasilnya nanti masa kita hidupkan ni enjin, mungkin enjin bergegar satu, ataupun enjin ada bunyi yang kasar. Okey, kalau dia bergegar berpunca daripada mangkuk valve yang tebal, kita terpindah dia kan, terpindah tempat. Jadi camshaft ni dia terlalu rapat dengan mangkuk valve ni, valve tappet ni. Jadi dia tidak boleh tertutup habis masa berlaku letupan tu, miscompression. Jadi tu enjin bergegar. Enjin hidup, dia boleh hidup tapi tidak stabil. Tapi kalau yang bunyi kasar tu berpunca daripada mangkuk valve ni yang ukuran tipis, kita terletak di lain tempat, jadi dia jauh dia daripada ukuran yang sepatutnya, jadi dia menghasilkan bunyi. Tu. Jadi untuk mengelakkan benda ni terpindah tempat, sebaik-baiknya, seelok-eloknya kita ambil dia punya ukuran. Okey, di dalam mangkuk ni dia ada nombor di dalam mangkuk ni. Contoh ni saya tunjukkan. Okey, di dalam mangkuk ni dia ada nombor. Tu. Ini sekarang dia 54. Yang lain, ni kalau dapat tengok tu kan dia 40. Tu 40. Yang ini 54. Begitulah yang lain. Jadi untuk mengelakkan benda ni terpindah kan, kalau kita susun pun bagus-bagus, takut terlanggar ke terpindah tempat, paling bagus kita ambil dia punya size tu, dia punya nombor tu, kita tulis di kertas. Gini. Ini saya punya lakaran sendirilah untuk saya faham. Ini saya letak untuk gigi timing tu kan, bahagian depan. Jadi saya tidak keliru. Ini in, ini exhaust, ini bahagian depan. Inilah senarai nombor yang ada pada mangkuk valve tu. Dia punya nombor berbeza-beza. Okey, kelebihannya lagi satu, kalau kita ambil ni nombor, selain daripada mengelakkan mangkuk ni terpindah, okey, masa kita cuci mangkuk ni, kita boleh nampak tu. Kita dapat nampak kalau di dalam ni dia makan. Okey.
Kita bersihkan dia bahagian dalam nih supaya kita dapat lihat. Nah, nih. Oke. Kalau benda nih makan, yang putih tuh bekas ketukan untuk valve. Oke. Kalau kita cuci kan kita boleh nampak nih dia tenggelam atau tidak. Jadi bila dia tenggelam, maksudnya ukuran ini sudah lari. Bila benda ini tenggelam di dalam tuh, kalau dia tenggelam maksudnya mangkok valve tepet nih dia terturun sedikit. Jadi dia punya jarak permukaan nih dengan camshaft dia sudah jauh. Dia lari mungkin dalam setengah mm begitu kan. Begitulah. Jadi kalau dia lari, benda ini kasar. Dia jauh. Jadi kelebihannya kalau kita ambil nombornya, oke. Contoh masa kita cuci, benda ini makan, memudahkan kerja. Nah, kita ke kedai spare part, beli mangkok valve nih, bagi tahu dia punya nomor. Ikut balik siap dia punya nomor nih. Macam sekarang nih contoh lah, mangkok nih makan, valve tepet nih makan, dia punya ukuran size 40. Jadi tak payahlah kita cari ukuran yang lebih besar lagi supaya benda ni fit. Kita ambil siap dia punya ukuran, ikut balik. Sebab punca benda ni longgar, dia punya kedudukan valve di dalam ni makan. Jadi bersihkan. Kalau dia makan, mau pergi beli, minta siap nombor yang sama. Begitu. Perhatikan juga bahagian hujung valve ni. Kalau ujung valve ni sudah makan, ganti jugalah valve yang baru. Gitu untuk memudahkan kerja. Ambil dia punya susunan nombor untuk mengelakkan mangkok valve ni pindah tempat. Lepas tu untuk memudahkan kalau mangkok ni makan, kita tinggal beli ikut dia punya nombor yang sama gitu. 3AZ, K3, Viva semua ada nombor. Jenis mangkok yang mati begini, bukan yang mangkok hidrolik. Hidrolik tu yang memerlukan tekanan minyak baru dia boleh adjust sendiri. Ini tidak, ini valve mati. Oke, ini bahagian silinder head lah. Apa yang penting masa kita cuci komponen enjin di bahagian silinder head. Semoga apa yang saya cuba kongsikan ni dapat membantulah untuk pemula yang baru mau belajar. Oke, assalamualaikum.